Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemilihan New Mobile, jangan buat tuduhan liar kepada Agong, kata Vincent Tan. Taikun perniagaan Vincent Tan mempertahankan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar di tengah kontroversi pemilihan U-Mobile selaku pengendali rangkaian 5G kedua negara. Tan yang merupakan pengerusi U-Mobile berkata, Sultan Ibrahim telah menjadi pemegang saham syarikat itu sejak 2015, iaitu 9 tahun sebelum baginda menjadi Agong. Di saat kita menggalakkan perbincangan awam yang sihat, kita juga perlu menggesa yang sebarang komen melibatkan Agong kita dibuat secara bertanggungjawab dan berlandaskan fakta, bukan tuduhan liar, kata Vincent Tan. U-Mobile telah dan akan sentiasa terbuka untuk berhubung dengan masyarakat awam secara telus dan membina, kata beliau. Ini kerana kejayaan U-Mobile adalah ekoran sokongan masyarakat, katanya dalam kenyataan yang disiarkan Businesses Today hari ini. Sultan Ibrahim adalah pemegang saham kedua terbesar dalam U-Mobile dengan 22.3% pegangan. Pemegang saham terbesar adalah Street Mobile Investment Pte Ltd, subsidiari kepada ST Telemedia milik syarikat pelaburan Singapura Temasek dengan 48.3% pegangan. Hari ini, Street Mobile Investment diumumkan akan mengurangkan pegangannya kepada 20%. Tidak jelas siapa yang akan memiliki 29% pegangan yang akan dilepaskan itu. Namun, kecuali ia akan menjadi milik satu entiti tunggal, Sultan Ibrahim boleh menjadi pemegang saham terbesar selepas ini. Selain penglibatan Agong, keputusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang berkenan, pemilihan U-Mobile turut membangkitkan persoalan mengapa syarikat telekomunikasi lain yang lebih berpengalaman diketepikan. Dalam kenyataan hari ini, Tan berkata, syarikatnya mempunyai kemampuan sama dengan syarikat lain. Dengan liputan rangkaian populasi pada tahap 95%, U-Mobile standing dengan Celcom, Digi dan Maxis, katanya. Katanya lagi, U-Mobile adalah syarikat telekomunikasi pertama yang menawarkan perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan dan secara konsisten menawarkan perkhidmatan dengan harga 20 hingga 25% lebih rendah berbanding pesaingnya. Terdahulu, SKMM berkata U-Mobile dipilih atas beberapa faktor, antaranya rancangan perniagaan dan teknikalnya, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan dan pencapaian syarikat dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. SKMM namun tidak menjelaskan bagaimana bidaan yang dibuat U-Mobile lebih baik berbanding syarikat telekomunikasi lain. Sementara itu, Tan juga mengkritik pentadbiran bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana cuba mewujudkan monopoli 5G menerusi digital nasional berhad. Dia mendakwa langkah itu membawa risiko kepada wang pembayar cukai. Sebaliknya, katanya, tiada dana awam akan digunakan dalam jaringan U-Mobile. Bertentangan dengan tuduhan liar, tiada kontrak berbilion ringgit yang melibatkan wang pembayar cukai diberikan kepada U-Mobile. U-Mobile akan mendanai keseluruhan pelaksanaan rangkaian kedua ini. Tiada satu pun wang pembayar cukai akan digunakan. Sangat berbeza dengan model monopoli pentadbiran Muhyiddin yang didanai pembayar cukai dan mendedahkan risiko kepada wang pembayar cukai kita, katanya lagi. Greenpeace kata bukan duit government pun, there's no issue, kata Greenpeace. Jimmy Page kata baik Tan Sri, ampun Tan Sri, kata Jimmy Page.
Apa pula komen Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan pentadbiran Muhyiddin Yassin semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Tidak sangka sama sekali ini pernah berlaku dan ianya pula didedahkan oleh seorang ahli perniagaan hebat yang terkenal di Malaysia iaitu Vincent Tan. Hari ini, Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana mendesak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile itu sebaliknya memuji keberanian kerajaan perpaduan memecah monopoli DNB. Saudara-saudara sekalian, dalam satu perniagaan, monopoli ialah satu perkara yang merugikan. Hal ini kerana ianya tiada persaingan. Apabila tiada persaingan, maka tiadalah mungkin penambahbaikan ataupun tiada penaik-naik tarafan kerana tiada persaingan. Apapun jadi dengan syarikat itu, dia tetap jalan seorang diri. Kerana tiada persaingan, itu sebabnya pengerusi U-Mobile, pengerusi Vincent Tan membidas kerajaan Muhyiddin kerana desak rangkaian 5G tunggal. Pengerusi U-Mobile Sdn Bhd Vincent Tan membidas tindakan kerajaan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang mendesak pelaksanaan rangkaian 5G tunggal sambil mempertahankan pemilihan syarikat telekomunikasi itu melaksanakan rangkaian kedua. Tan berkata, pengendali rangkaian Mudah Ali sebelum ini bersedia melancarkan 5G dengan perbelanjaan sendiri. Tetapi kerajaan pimpinan Perikatan Nasional PN bertegas mewujudkan rangkaian tunggal dilaksanakan dan dimonopoli oleh Digital Nasional Berhad menggunakan wang pembayar cukai. RM4 bilion telah dibelanjakan sehingga kini dan 12.5 bilion lagi dirancang melalui pelbagai kontrak oleh DNB dalam tempoh 10 tahun. Secara keseluruhannya, RM16.5 bilion wang pembayar cukai menjadi taruhan, kata beliau. Model rangkaian tunggal bersifat monopoli yang dipilih oleh pentadbiran Muhyiddin bertentangan dengan amalan terbaik global. Model rangkaian borong tunggal sedemikian telah gagal di negara lain, kata beliau dalam satu kenyataan. Walaupun sumber akan terbazir jika semua syarikat telekomunikasi utama melabur dalam rangkaian 5G berasingan, juga terlalu berisiko hanya mempunyai satu rangkaian 5G untuk seluruh negara, kata Vincent Tan. Pengasas Berjaya Corp itu berkata, rangkaian 5G berbilang akan mewujudkan persaingan yang membawa kepada penambahbaikan dan inovasi, membabitkan kedua-dua rangkaian yang seterusnya akan menyaksikan pengguna mendapat perkhidmatan sebaik mungkin. Tan memuji keberanian kerajaan perpaduan memecahkan monopoli DNB sambil menegaskan bahawa pelancaran rangkaian kedua U-Mobile tidak akan melibatkan dana awam. Mempertahankan pemilihan U-Mobile, Tan berkata, syarikat telekomunikasi itu mempunyai 9 juta pelanggan pada akhir 2023 dengan lebih 10,000 tapak rangkaian di seluruh negara. Dengan liputan populasi rangkaian 95%, U-Mobile setanding dengan Celcom Digi dan Maxis tambahnya. Menurut Tan, hasil dan keuntungan bersih syarikat itu masing-masing bernilai 3.5 bilion dan 102 juta pada tahun 2023. Dengan jumlah aset 6.2 bilion ringgit dan modal saham 2.6 bilion ringgit. Tan berkata U-Mobile juga merupakan syarikat telekomunikasi pertama yang menawarkan perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan kepada pelanggan
dengan package biasa kira-kira 20% hingga 25% lebih murah daripada pesaingnya. Mengenai pengurangan pegangan saham Straits Mobile Investment Pte Ltd dalam U Mobile daripada 49% kepada 20%, hartawan itu menegaskan bahawa Telenor Norway mempunyai 33% kepentingan dalam Celcom Digi pada masa ini. Beliau turut menyeru semua pihak agar tidak mengeluarkan komen tidak bertanggungjawab terhadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menurutnya mempunyai kepentingan dalam U Mobile sejak 2015, 9 tahun sebelum baginda ditabalkan sebagai Agong. Dalam pada kita menggalakkan wacana awam yang sihat, kita juga harus menggesa sebarang komen melibatkan Agong dibuat secara bertanggungjawab berdasarkan fakta bukan tuduhan liar, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.